kasih Dato' Yang di-Pertua atas ruang dan peluang yang diberikan kepada Beaufort untuk terus sama membahaskan Akta Ordinan Buruh Sabah Pindaan 2024. Sejak Ordinan Buruh Sabah menjadi sebahagian Undang-Undang Persekutuan pada tahun 1965, ini merupakan pindaan kali kedua selepas pindaan pertama dibuat pada tahun 2005. Sabas dan tahniah kepada Kementerian Sumber Manusia ataupun KESUMA atas usaha dalam menyergamkan hak dan juga pelindungan pekerja di Sabah dengan pekerja semenanjung Malaysia di bawah Akta Kerja 1955. Untuk mengetahui ketidakseragaman ini telah menyebabkan pekerja di Sabah telah mengalami diskriminasi undang-undang yang tidak memihak kepada kebajikan mereka sebagai pekerja. Dengan pindaan ini, pekerja di Sabah akan dapat manfaat dari aspek yang pertama, pelindungan kebajikan bagi wanita hamil dari ditamatkan perkhidmatan oleh majikan. Yang kedua, cuti bersalin 60 hari akan dinaikkan kepada 98 hari dan suami layak mendapatkan cuti paternity selama 7 hari. Dan ketiga, kelayakan faedah bayaran kerja lebih masa, bayaran kerja pada hari rehat dan cuti am serta faedah penamatan telah dinaikkan daripada pekerja bergaji RM2,500 kepada RM4,000 sebulan. Dan keempat, pengurangan waktu bekerja daripada 48 jam kepada 45 jam seminggu. Dato' Yang di-Pertua, secara umumnya pindaan ini bukan sahaja untuk menyeragamkan akta kerja atau akta ordinan buruh Sabah, tetapi pindaan ini adalah bagi memastikan pematuhan Undang-Undang Buruh Negara kepada piawaian perburuhan antarabangsa khususnya International Labour Organization atau ILO Declaration on Fundamental Principle and Right at Work 1998 bagi meningkatkan imej Malaysia, seterusnya menarik lebih ramai pelabur khususnya dari luar negara yang berpotensi memacu pertumbuhan teknologi dan ekonomi untuk negara Malaysia. Dato' Yang di-Pertua, pada akhir bulan Julai 2024, Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DUSM telah menerbitkan laporan Servis Tenaga Buruh 2023. Dalam laporan ini menunjukkan jumlah pekerja di Sabah adalah sebanyak 1,622 juta orang. Ini adalah jumlah pekerja ketiga tertinggi di Malaysia selepas Johor dan juga Selangor. Pada masa yang sama, laporan berkenaan menunjukkan statistik pekerja di Sabah sangat mendukacitakan apabila 80% pekerja di Sabah hanya memiliki tahap pendidikan menengah dan ke bawah, iaitu seramai 1,296 juta. Laporan berkenaan turut menunjukkan Sabah telah merekodkan kadar pengangguran tertinggi di Malaysia, iaitu 7,5%. Ini melebihi 2 kali ganda daripada kadar pengangguran negara, iaitu 3,4%. Dato' Yang di-Pertua, melihat kepada permasalahan ini, Kerajaan Negeri Sabah dan Persekutuan perlu mengambil langkah proaktif dalam menjana pembangunan ekonomi dan dapat menyediakan peluang pekerjaan yang mencukupi untuk rakyat Sabah. Selain itu, usaha memperkasakan TVET juga mengatasi permasalahan tenaga buruh yang hanya memiliki tahap pendidikan menengah dan ke bawah perlu diperkasakan dengan menggalakkan majikan dan pemain industri menghantar pekerja mereka mengikuti pengajian TVET. Saya amat yakin dan percaya sekiranya usaha ini diperkasa, kita akan dapat merealisasikan dasar TVET negara 2030 dalam mencapai matlamat Malaysia ke arah negara maju berpaksikan modal insan berkemahiran melalui program TVET yang responsif, fleksibel dan juga inklusif. Dato' Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh berkenaan pasal 12 dalam pindaan Akta Ordinan Buruh Sabah berkenaan gangguan seksual yang dipindah dengan memasukkan bab baru 11B ke dalam ordinan. Gangguan seksual adalah perkara yang tidak bermoral dan memberi kesan negatif kepada mangsa yang mungkin akan mengalami trauma, fobia, ketakutan dan juga menjejaskan rutin seharian.
Ini secara tidak langsung menyejaskan productivity dan juga keberhasilan kerja seseorang individu. Dengan pindaan ini, ia akan memberi nafas lega kepada pekerja untuk bekerja dalam keadaan yang lebih harmoni, sekaligus mereka terlindung di bawah Akta Ordinan Buruh Sabah sekiranya mereka adalah mangsa terhadap gangguan seks di tempat kerja. Datuk Yang Dipertua, secara tuntasnya Akta Ordinan Buruh Sabah 2024 adalah satu usaha yang perlu disokong oleh semua pihak. Saya yakin dan percaya pindaan ini akan dapat memberi manfaat besar kepada majikan dan pekerja sekaligus akan menaikkan imej wilayah Sabah di peringkat antarabangsa, terutamanya berkaitan dengan isu-isu human rights dan juga labor rights. Isu penghapusan diskriminasi dan juga isu membasmi buruh paksa dan buruh kanak-kanak selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa ataupun ILO. Dengan ini, Bopot mohon menyokong. Sekian, terima kasih.